Tan Sri Speaker kerana memberi peluang pada Tuaran untuk turut berbahas rang undang-undang pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 ini. Rang undang-undang ini sangat penting. Sangat penting kerana dia ada kesan terhadap ekonomi kita, ada kesannya terhadap pekerja-pekerja kita, malah ada kesan terhadap keluarga, pekerja-pekerja dan sebagainya. Dan pindaan ini adalah merupakan satu pindaan yang sangat drastik. Sangat drastik kerana dia membuka terutama sekali yang melibatkan section pindaan pada section 32 dan 33, iaitu sangat besar, iaitu membuka keahlian dalam satu trade union, dalam satu organisasi kepada pelbagai orang, pelbagai pekerja. Dengan lain perkataan, kalau dalam sebuah organisasi itu bank lah katakan, pekerja bank, dia jadi ahli trade union dan dia yang berhak untuk merunding perkara-perkara yang berkaitan hak pekerja dengan majikan dia. Tetapi selepas pindaan ini, bukan saja pekerja bank yang boleh menjadi ahli pada kesatuan tersebut, tetapi juga daripada industri yang lain. Bagaimana pula pekerja daripada industri yang lain memahami tentang hal-hal organisasi seperti bank? Pada saya, kalau inilah digunakan sebagai satu strategi untuk menggalakkan pekerja-pekerja untuk menjadi kesatuan sekerja, saya pikir ini bukan jalannya. Jalannya ialah untuk menggalakkan, sebab niat utama ialah untuk menggalakkan pekerja-pekerja untuk menjadi kesatuan sekerja. Pekerja-pekerja hanya menjadi ahli pada suatu kesatuan apabila dia nampak manfaat, apabila dia berjaya memperjuangkan sesuatu dan diterima. Dan pertama bagi saya ialah ILO Convention 87 itu. Ke-88 core of the ILO Convention 87 itu. Apakah kita telah meratifikasi? Dan apabila kita lihat, disebut oleh Menteri semasa membentangkan rang undang-undang ini mengatakan bahawa dia menggalakkan freedom. Kebebasan kepada pekerja untuk menjadi ahli kesatuan sekerja dan sebagainya. Tetapi ILO Convention 87 ini belum diratifikasi. Khususnya yang berkenaan dengan Freedom Association and Protection of the Rights of Organized Convention. Belum diratifikasikan. Saya pikir kalau ini sudah diratifikasikan, lebih ramai pekerja-pekerja yang akan menjadi ahli kepada kesatuan sekerja. Sebab dia akan nampak manfaat. Dia akan nak lihat bahawa kebebasan itu bersungguh-sungguh dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Tetapi kalau setakat menggalakkan kepelbagaian dalam satu organisasi, dalam sebuah syarikat, terdapat bermacam-macam, pelbagai-bagai, sampai 5, 10 kesatuan sekerja yang ditubuhkan. Dan bukan itu sahaja, tetapi ahlinya daripada industri yang lain. Apa agaknya yang akan dibincangkan dalam kesatuan sekerja itu? Apakah kepentingan pekerja-pekerja dalam organisasi itu atau perkara-perkara lain? Sebenarnya ramai kesatuan sekerja yang begitu prihatin. They are very concerned about this. They are very concerned about this. Dan lebih daripada itu ialah kuasa enforcement officers. Kuasa enforcement officer seperti mana yang terkandung dalam Section 25 dalam cadangan pindaan ini. Kuasa untuk memeriksa pelbagai dokumen kesatuan sekerja dan sebagainya. Ini berpotensi disalahgunakan. Kalau ada 5 kesatuan sekerja dalam satu organisasi, 2 yang pro, 3 yang tidak pro, bermacam-macam maklumat yang dia boleh ambil di sana dan dia boleh boleh disalahgunakan. Sebab itu, Tan Sri Speaker, saya mencadangkan supaya kita amalkan dalam Dewan yang mulia ini,
supaya undang-undang yang begitu penting seperti ini kita rujuk saja rang undang-undang ini ke jawatan kuasa pilihan khas parlimen seperti mana yang kita telah buat kepada rang undang-undang kawalan tembakau dan rokok. Seperti mana yang kita telah buat kepada rang undang-undang anti lompat pati. Dan setelah adanya libat urus daripada semua pihak, daripada ahli-ahli parlimen, daripada pihak yang kepada pemegang taruh. Rang undang-undang yang kita lahirkan jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat kepada kerajaan. Sebab pandangan telah diambil. Saya mengambil perhatian terhadap apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri semasa pembentangan rang undang-undang. Ini yang mengatakan bahwa diadakan libat urus. Tetapi libat urus itu terlalu terhad. Saya dipahamkan bahwa daripada pihak Kesatuan Sekerja bermacam-macam lagi persoalan-persoalan yang belum lagi terjawab. Sebagai contoh, dibuat perbandingan Kesatuan Sekerja di Malaysia dengan Singapura, dengan Vietnam dan sebagainya. Sedangkan di Vietnam dan di Singapura itu, Kesatuan Sekerja itu, they are really being controlled. There's no two countries are the same. Kenapa kita mesti bandingkan kepada negara ini, sedangkan kita ini berlainan? Yang penting ini kita ini Malaysia. We have to grow in our own mold. Dengan kita kena bina negara kita, dengan ekonomi kita, dengan acuan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kita ini pelbagai dari segi suku kaum, dari segi wilayah dan sebagainya, dari segi pekerjanya dan sebagainya. Kenapa mesti kita tergesa-gesa untuk meluluskan rang undang-undang yang sepenting ini? Kenapa tidak dimaksimumkan, dioptimumkan libat urus daripada semua pemegang taruh? Sebab dia melibatkan enforcement, penguatkuasaan. Contoh dalam rang undang-undang kawalan tembakau dan rokok, pada mulanya bermacam-macam. Dia boleh ke permis, boleh menguatkuasakan pada, dia boleh mencari rokok di badan manusia dan sebagainya. Setelah kita berbincang, libat urus dan sebagainya, kita telah ubah. Yang ini pun begitu juga. Di manakah jaminan yang penguatkuasaan ini tidak akan disalahgunakan? Setelah ada kepelbagaian Kesatuan Sekerja dalam satu-satu organisasi. Sebab itulah tujuan utama rang undang-undang ini. Pelbagai nanti, macam juga pelbagai parti politik. Lepas itu di pelbagai parti, pelbagai kesatuan ini pula digalakkan untuk bergabung dalam satu organisasi, katakan sebuah organisasi. Ya. Terdapat 3 kesatuan sekerja. Satu kesatuan sekerja bergabung di satu lagi trade union, yang satu lagi bergabung satu lagi, yang satu bergabung tempat lain lagi. Akhirnya pihak organisasi tidak akan tahu mana satu kesatuan sekerja yang dia mau berujuk, yang dia mau berbincang dan sebagainya. Dan persetujuan untuk memuktamadkan tuntutan pekerja akhirnya berkecai, tidak akan kesampaian dan sebagainya. Ini perkara yang sangat penting. Tujuan kita ada kesatuan sekerja ialah untuk mencapai kesepakatan di antara pekerja dengan majikan. Tapi sudah diwakili dengan 5 kumpulan, dengan pelbagai kepentingan, saya pikir ini sangat rumit. Saya ingat akhirnya niat kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai pekerja untuk menjadi ahli-ahli kesatuan sekerja akan gagal. Sebab pekerja akan nampak tidak ada guna. There is no point. Saya ingin bertanya, makasihlah Menteri baru masuk, dipersoalkan tadi Menteri tidak ada, Timbalan Menteri tidak ada, dia masih masuk. Saya ingin bertanya kepada Menteri, bilakah kerajaan nanti akan meratifikasikan ILO Convention tahun 87, khususnya dalam hal freedom of association and protection of the rights to organize convention. Saya ingin tahu. Ini yang dinanti-nantikan oleh para pekerja kita. Saya pikir dengan pengumuman itu saja, dengan ratifikasi itu,
dia boleh mencapai objektif untuk menggalakkan lebih ramai pekerja untuk menjadi ahli-ahli kesatuan kerja di negara ini. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya daripada Labuan tadi. Begitu banyak pekerja tetapi hanya sedikit yang menjadi ahli. Sebab mereka tidak nampak manfaatnya. Khusus untuk Sabah, Tan Sri Yang Dipertua, sudah sekian lama kesatuan kerja di Sabah menunggu-nunggu bilakah kewujudan mereka diiktiraf. Diiktiraf oleh pihak majikan. Apakah peranan pihak Kementerian Sumber Manusia, apakah dalam akta ini yang boleh memberi harapan kepada kesatuan kerja di Sabah supaya wujudan mereka dapat diiktiraf dan supaya hak yang sama seperti mana yang kita bincangkan ini akan diberikan pada mereka juga. Saya ingin tanya sedikit sebanyak tentang hal ini. Pekerja-pekerja dari ACFI, Syarikat ACFI di Sabah yang sudah sekian lama berjuang sebagai contoh ya. Dan sekarang ini tidak ada kesudahan terhadap hal-hal hak-hak mereka dari segi gaji, dari segi tempat tinggal dan sebagainya. Saya telah bertanya, membuat ucapan di Kamar Khas dan sebagainya, ada jawapan. Saya ingin tahu apakah tindakan yang telah diambil pihak kementerian dan apakah kesudahan. Saya ingin tahu ya dalam peluang ini. Dan oleh kerana dari segi hal-hal tenaga kerja ini Semenanjungnya lain, di Sabahnya lain, di Sarawaknya lain. Saya ingin tahu bagaimanakah nanti rang undang-undang ini dapat dipakai di seluruh negara. Itu saja. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Mohd Tuaran. Yang Berhormat Rasa, silakan. Terima kasih Tan Sri